Nasruddin Shah ini. Ini merupakan gelanggang bagi pasukan T-Team. Satu lagi gerakan yang cuba diatur, kawalan yang cuba dilakukan, satu ruang yang dicari, rempatan menarik dari situasi. Akhirnya Joseph Kalangti yang berada pada posisi yang cukup menarik melakukan satu rempatan untuk mencarikan gol yang pertama minit yang ke-13. Azlan. Ya, pujian harus kita berikan kepada Asyari ya, kerana beliau berjaya memegang bola dengan cukup kemas, dan kita dapat lihat bagaimana beliau melakukan satu setting yang cukup baik untuk Kalangti tanpa perlu beliau menampan bola itu terlebih dahulu. Dan kita lihat bagaimana pegangan bola yang cukup baik di sini oleh Asyari dan melorongkan dengan cukup baik, dan satu rempatan leret yang cukup kencang menewaskan Iqbal. Syabas untuk Kalangti. Jadi strategi yang menjadi sebenarnya itu dia, kita lihat bagaimana satu rempatan yang cukup menarik daripada Joseph Kalangti. Sudah pastilah satu jaringan yang cukup mengecewakan rakan-rakannya yang bermain bagi pasukan Sarawak, kerana dia juga adalah merupakan bekas pemain Sarawak. Sebab itu kita lihat bagaimana dia merayakan jaringan itu secara sederhana. Jadi gol yang mengubah kedudukan ataupun situasi dan juga senario di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah di Kuala Terengganu ini. Pasukan tuan rumah mendahului 1-0, dan ini sudah pasti merupakan satu misi yang semakin sukar bagi pasukan Sarawak. Satu lagi gerakan yang cuba diatur, satu lagi lorongan, tetapi kali ini tidak menjadi tolakan ataupun sentuhan yang dilakukan oleh Joseph Kalangti tadi, back heel kepada rakannya. Dan kita dapat lihat walaupun back heel yang ditunjukkan oleh Asyari Kalangti tadi tidak menepati sasaran, tapi pujian harus kita berikan kepada Asyari ya, betul, kerana beliau pemain Terengganu. Counter attack yang pantas sekarang ini cuba diatur melalui Tommy Mawat, tetapi dia juga gagal untuk melakukan sesuatu yang lebih kemas. Tetapi mereka masih lagi menguasai permainan sekarang ini. Tommy, satu gerakan yang menarik mencari ruang sekarang ini, tetapi agak lambat kembali semula kepada Tommy. Ini satu kedudukan gol. Itu dia kelemahan di barisan pertahanan. Makache Jumba memberikan gol penyamaan minit yang ke-16 ataupun minit yang ke-18 sebenarnya. Ya, membenarkan pihak lawan melakukan lorongan dalam kawasan kotak penalti ataupun di dalam kawasan kotak penalti. Ini adalah satu kesilapan besar. Kita lihat bagaimana Syarul melakukan lorongan yang cukup baik di sini. Ya, satu lorongan yang cukup menarik daripada Nur Sabi. Kita lihat bagaimana Makache di belakang beliau, siapa yang mengawalnya. Kita lihat Nazmi Nizam sebenarnya sepatutnya Nazmi Nizam tidak melakukan tackling terus, membiarkan saja di mana kesempatan itu digunakan oleh Makache. Kesilapan oleh Nazmi Nizam melakukan terjahan terus tadi, memusingkan badan, dan kita lihat bagaimana dengan mudah beliau menyudahkan kelecekannya itu tadi untuk gol pertama pasukan Sarawak. Jadi ini merupakan jaringan gol yang ke-6 bagi Makache Jumba setakat ini dalam Liga Super 2016 ini. Satu kedudukan yang mungkin akan memberikan semacam semangat dan juga inspirasi sekarang ini kepada rakan-rakan yang lain, kerana mereka boleh melakukan sesuatu, kerana matlamat mereka ialah untuk mencari 3 mata di gelanggang ini. Sesuatu yang mungkin kelihatan agak sukar, tetapi kalau kita lihat pada corak permainan yang dipamerkan, itu bukanlah sesuatu yang mustahil dalam permainan bola sepak sebenarnya. Satu lagi gerakan yang cuba dilakukan, tetapi Syahri Samsudin sudah pun dikawal dengan begitu ketat sekali, tidak memberi ataupun dia dikawal dengan begitu ketat sekali, tidak ada ruang yang selesa. Kali ini terkena kepada pengadil Fitri Maskon. Okey, asakan yang dilakukan oleh Nur Syami sekarang ini, cuba mencari Junior. Bola sudah pun terkena tangan, dan itu dia sepakan penalti. Apakah ini satu insiden yang jelas dan keputusan tepat yang dilakukan oleh pengadil Zul Azlan ataupun Hamzan sebenarnya yang menyentuh bola itu, ataupun ini persoalan yang menarik sebenarnya Azlan. Apakah itu dia, tampanan daripada kakinya sendiri pergi ke tangannya dan berlaku betul-betul di hadapan pengadil, dan saya rasa keputusan telah pun dibuat oleh pengadil. Sama-sama kita saksikan bagaimana. Semakin menarik sebenarnya.
Kesilapan yang dilakukan oleh Hasmizan Kamarudin memberikan sepakan penalti sekarang ini di minit-minit terakhir bagi pasukan Sarawak dalam separuh masa yang pertama ini. Tambahan masa 2 minit. Jadi 2 minit tambahan masa. Jadi ada peluang juga bagi Junior untuk menambahkan jaringan golnya kepada 2 gol dalam perlawanan ini. Dia telah pun menjaringkan gol yang pertama tadi dan sekarang ini mendapat peluang untuk menjaringkan gol yang kedua bagi pasukan Sarawak. Syarbini Alawi bersiap sedia sekarang ini. Kita lihat pemain yang cukup berpengalaman ini, Junior, akan mengambil sepakan penaltinya. Begitu mudah sekali sepakan yang dilakukan oleh Junior Apreciado, pemain yang berasal dari Brazil tetapi sebenarnya mendapat kerakyatan Timor Leste. Ya, satu tendangan penalti yang cukup mudah. Kita lihat di sini bagaimana tenangnya pemain ini, iaitu Junior, meletakkan bola itu di sebelah kiri Syarbani, dan Syarbani melayangkan badannya ke sebelah kanan, dan beliau dapat membaca mana yang hendak Syarbini lakukan. Dan kita lihat bagaimana beliau mudah saja melakukan satu sepakan rendah reret ke sudutnya sukar untuk Syarbini menyelamatkan keadaan. Walaupun tidak ramai penyokong-penyokong Sarawak yang berada di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah ini, tetapi sekurang-kurangnya mereka cukup gembira dengan apa yang berlaku kerana Sarawak sekarang ini berada di hadapan, mendahului pasukan Terengganu dengan 2-1. Dari kedua-dua gol yang dijaringkan oleh pemain ini, iaitu Junior Apreciado. Dia juga adalah merupakan pemain kebangsaan bagi Timor Leste. Dia berasal dari Brazil tetapi mendapat kerakyatan Timor Leste. Sekali lagi peluang, terkena tiang. Sayang sekali. Satu percubaan yang menarik sebenarnya. Kan kita saksikan ke belakang, kembali semula sekarang ini kepada Syarif Sapian. Tetapi satu pintasan atau kawalan yang mudah dilakukan oleh pemain Sarawak. Tetapi masih lagi sekarang ini pasukan Terengganu. Gustavo Lopez masih lagi berusaha bersama-sama dengan Nakajima dilakukan sebentar tadi oleh kapten bagi pasukan Sarawak sendiri, iaitu Muhammad Syarul Saperi. Kita lihat bagaimana asakan itu dilakukan. Ya, kita lihat bagaimana Nakajima berjaya memusingkan badannya menuju ke arah pintu gol pasukan lawan. Dan kita lihat juga bagaimana pertahanan Hairul tadi melakukan asakan daripada belakang, iaitu ketua pasukan Sarawak, dan menyebabkan satu peluang yang cukup baik. Tendangan percuma sebegini jaraknya untuk pasukan Terengganu melakukan sesuatu yang lebih positif. Jadi apa yang boleh dilakukan oleh Gustavo Lopez melalui sepakan percuma ini, kerana mereka ketinggalan dengan 1 gol dan mereka harus segera mencari gol penyamaan. Gustavo Lopez, satu sepakan yang menarik, dan itu dia gol. Mudah bagi pemain yang sudah berada di sana, Ahmad Nordin alias, iaitu kapten pasukan Terengganu. Hasil daripada sepakan percuma yang cukup menarik yang dilakukan oleh Gustavo Lopez. Walaupun Iqbal Suhaimi cuba menyelamatkan situasi itu jadi lan. Cuba anda lihat bagaimana jaringan itu. Ya, kita dapat lihat bagaimana cukup berkesan dan bagaimana bola itu turun ke bawah. Satu tendangan lencongan yang cukup menarik ditunjukkan oleh Lopez tadi. Dan kita lihat bagaimana bijaknya ketua pasukan Terengganu, iaitu Nordin, meluru ke depan untuk melakukan satu follow up. Dan beliau yang ketika itu kita lihat sebelum ditendang, tendangan dibuat berada satu baris dengan tembok pasukan Sarawak, memusingkan badannya meluru ke arah pintu gol seperti sudah mengagak bola akan melantun keluar, dan beliau melakukan satu kuisan yang mendatangkan gol kedua bagi pasukan Terengganu. Jadi minit yang ke-50, Ahmad Nordin alias, iaitu kapten bagi pasukan Terengganu, berjaya menyamakan kedudukan. Jadi satu situasi, satu lagi senario yang pastinya akan menjadi permainan ini lebih menarik sebenarnya. Dan walaupun pelbagai tekanan yang diterima oleh pemain-pemain Terengganu, tetapi setakat ini akan dilakukan oleh Hafizi sebentar tadi. Gustavo Lopez, Ahmad Nordin, kembali semula kepada Gustavo Lopez.
Ini peluang yang menarik, percubaan gol. Baru saja kita menyebut, kita ingin melihat jaringan yang dilakukan oleh Asyari Samsudin, dan akhirnya ianya terhasil dalam minit yang ke 69 ataupun lebih tepat lagi ke minit yang ke-70. Ya, satu jaringan yang sangat digemari oleh Asyari, menggunakan kaki kegemarannya, kaki kirinya. Dengarlah, kita lihat bagaimana tidak ada kawalan daripada pertahanan pasukan Sarawak. Jaraknya begitu jauh dan ini sangat digemari oleh pemain yang berkebolehan tinggi ini. Dan kita lihat bagaimana beliau berjaya dengan tampanan pertama mendongak ke atas, melihat kedudukan penjaga gol dan melakukan satu lencongan dengan lilitan bola tengah, gagal dicapai. Hujung jari Iqbal juga nampaknya tidak berjaya mengusik atau menampan bola itu keluar daripada gawang golnya. Betulan, satu lencongan seolah-olah bola itu akan keluar sebenarnya, tetapi kemudiannya melencong masuk, dan itulah yang saya kira mengelirukan penjaga gol pasukan Sarawak, iaitu Iqbal Suhaimi. Jadi Asyari Samsudin meletakkan pasukan tuan rumah sekarang ini mendahului dengan 3-2. Satu kedudukan yang tentunya memberikan tekanan yang lebih hebat kepada pasukan Sarawak sekarang ini. Tetapi barisan pertahanan mereka yang didukung oleh Vincent Vikana perlu berhati-hati. Tolakan yang dilakukan oleh pemain gantian tadi, iaitu Rodney Kelvin, tetapi akhirnya terlepas kawalan yang cuba dilakukan oleh Ramesh. Dan satu lagi pertukaran akan dilakukan oleh pasukan Sarawak, iaitu mereka memasukkan ke Parthiban dan Tommy Muhammad dikeluarkan. Tommy Mawat yang dikeluarkan. Itu dia pertukaran, ke Parthiban menggantikan Tommy Mawat.